Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Profesor Doktor, Tuan dan Puan, saudara dan juga saudari yang setia bersama kami, Pusat Kejayaan dan Pembangunan Keusahanan Pelajar untuk satu sesi Entrepreneur Talk bersama dengan Maya Rich. Untuk pengetahuan semua, nama saya Dr. Nur Tara Atika binti Zainal sebagai Timbalan Pengarah bagi Pusat Kerjaya Pembangunan Keusahanan Pelajar. Dan juga bersama dengan kita adalah Puan Reni, iaitu pengasas bagi Maya Rich Senian Berhad. Dan untuk pengetahuan semua, Puan Reni juga telah lama juga dalam industri dalam Maya dalam industri produk-produk bayi ini, walaupun di sini mungkin baru saja tahu berkenaan dengan produk-produk ataupun industri bayi ini, untuk pengetahuan semua, industri ini tanpa putus memang mempunyai high demand sebenarnya. Dan kalau anda lihat di bahagian Shopee, produk ini memang laris juga dijual di Shopee. Jadi itulah di sini PKPKP UMS memberi peluang untuk menjemput Puan Reni untuk memberikan inspirasi, journey, berkongsikan story bagaimana Maya Rich ini uh, dibina dan juga apakah peluang keusahawanan ataupun peluang perniagaan untuk bagi mereka yang mungkin tiada modal ataupun yang tiada produk untuk menjalankan perniagaan atau menyelami lagi lebih lanjut dalam dunia perniagaan ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan serahkan kepada Puan Reni di sini untuk berkongsi dengan kita apakah pengalaman beliau dan juga peluang untuk kita dapatkan daripada Maya Rich Senian Berhad. Oleh itu, silakan Puan Reni. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada PKPKP dan juga Dr. Tara. Pertama sekali kerana memberi peluang kepada saya hari ini untuk berkongsi tentang Maya Baby, untuk berkongsi tentang perniagaan, macam mana nak memulakan bisnes dan apakah peluang insyaAllah yang boleh diberikan oleh Maya Rich kepada warga UMS khususnya untuk orang kata memulakan perniagaan tanpa modal. Jadi alhamdulillah saya sebelum saya teruskan saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Reni Ismalia binti Edi. Jadi lebih dikenali sebagai Reni lah. So boleh panggil saya Reni. Saya berasal daripada Pahang tapi menetap di Johor Bahru. Mungkin ada orang Johor Bahru ke kat sini kan. Dan sebelum ni saya belajar di Universiti Teknologi Malaysia. Daripada diploma sampai ke master, saya memang setia dengan Universiti Teknologi Malaysia dan sekarang ini dah menetap di Johor Bahru jugalah. Dan saya telah membangunkan Maya Baby ni sebenarnya bermula dari 2016 sebenarnya kalau untuk jenama Maya Baby lah. Tapi kalau untuk bisnes online ni, saya dah bermula dari tahun 2013. Daripada 2013 masa tu saya masih pelajar lagi. Masih lagi belajar sebagai student postgrad lah. Masa tu baru habis degree and then sementara menunggu beasiswa tu saya fikir macam mana nak cari, nak tambah pendapatan kan. Jadi saya dengan beberapa kawan saya yang masih juga belum dapat beasiswa masa tu, kita berfikir macam kenapa kita tak buat bisnes kan. Sebab ada student yang dah dapat beasiswa, ada student yang belum. Jadi student yang belum dapat ni apa kata kita jual barang kepada student yang dapat beasiswa. Jadi dekat situlah bermulanya macam mana saya boleh memulakan bisnes online ni. Jadi pada 2016 selepas berkahwin dan ada anak, saya bermula dengan menjual barangan China lah masa tu. Produk pertama yang saya jual masih juga produk baby. Maksudnya start saya serius dalam dunia bisnes ni, saya memang tak ada tukar niche lah. Maksudnya saya memang setia pada satu niche. Jadi daripada 2013 saya start jual botol susu daripada China. Maksudnya kita memang belajar macam mana nak order barang daripada China apa semua. And then masa itulah baru saya betul-betul serius untuk mengembangkan jenama Maya Baby ni. So daripada mana start ni Maya Baby? Sebenarnya adalah daripada Maya Baby tu adalah, Maya tu adalah nama anak saya lah, anak sulung saya, Sumaiyah. Jadi saya fikir macam apa yang saya nak letak nama jenama saya ni, takkanlah saya nak jual nama jenama saya. Kita masa tu start dengan Facebook zaman tu adalah ledakan Facebook. Jadi masa tu kita nak buat page. So apa kita nak letak nama page ni? Takkanlah letak botol susu. Contoh macam mana one day kalau kita nak tambah produk ke. Jadi macam
sukarlah untuk kita menukar nama. Jadi saya fikir macam kita kena ada satu brand lah, ada satu jenama. Dan masa tu anak saya masih kecil, saya fikir why not saya letak nama anak saya je, tapi saya buat dia nampak macam international sikit, nampak modern sikit. So lahirlah Maya Baby, dan kebetulan masa tu dia masih baby. Jadi saya cakap Maya Baby, why not Maya is baby, macam tu kan. Jadi wujudlah nama Maya Baby. Dan ketika mula-mula saya buat bisnes, saya memang tak ada apa-apa pinjaman. Okay. Hari ni saya cerita pengalaman dulu ya. Doktor boleh nak bagi mereka ni rasa terinspirasi kan. Jadi saya memang bermula dengan apa yang ada di tangan. Saya tak ada buat loan. Saya tak ada fikir nak terus besar. Saya memang bermula dengan yang kecil. Saya ingat lagi, saya bermula menjual My Baby ni dengan satu botol sahaja. Saya order daripada China. Saya mula dengan satu. Saya beli dulu sampel masa tu. Botol tu lah saya ambil gambar. Botol tu lah saya buat photoshoot, buat video. Okay, satu botol tu. And then saya post di page saya. Dan saya tak sangka bila saya post ada orang nak beli. itu perkara yang saya rasa macam tak sangkanya ada orang nak beli macam excited. So saya nampak ni ada peluang. Kalau saya just ada satu produk, orang nak beli. Bayangkan kalau saya ada botol ni ada macam-macam design, saya cakap macam tu. So bila saya laku jual satu botol, duit modal tu saya memang tak usik. Dengan untung tu saya beli jadi 2 botol ke 3 botol untuk second order. Daripada 3 botol jadi 5 botol, daripada 5 jadi 10. So saya rasa dalam 2 ke 3 bulan saya memang tak usik langsung duit modal dan untung saya lah. Sehinggalah saya boleh restock banyak. Sampai kan saya boleh buat sale masa tu sorang-sorang dalam, tak adalah banyak sangat. Saya ingat lagi dalam 18k ke 20k macam tu lah. Untuk orang kata bisnes yang skala kecil yang buat sorang-sorang, bagi saya itu adalah perkara yang sangat membanggakan untuk saya masa tu lah. Dan apa keyword yang saya pegang masa tu adalah saya kena konsisten. Macam saya tak tahulah, mungkin sebab kita masa tu student dan kita faham kita ada anak dan kita masih lagi perlukan orang kata baru nak start hidup. Jadi objektif saya membuat bisnes pada awal-awal dulu memang orang cakap kita nak cari duit lebih. Jadi determination tu, objektif tu memang sangat kuat lah pada ketika itu. Dan saya sangat konsisten, saya ada jadual saya, pagi-pagi apa saya kena buat, tengah hari apa saya kena buat. Dan tugas suami saya masa tu adalah membantu saya pergi post. Setiap petang dia akan bantu saya pergi post. So macam itulah saya bermula. Okay, saya nak tunjukkan satu gambar lah di mana saya bermula sebenarnya. Ini yang bagi saya menarik lah. Okay. Boleh silakan. Nampak Puan. tak? Boleh nampak Puan. Begini starting dia. Di rumah teres satu tingkat. Di sinilah cornernya saya bermula lah. Macam saya cakap dengan doktor, daripada 1 botol ke 2 botol ini adalah selepas saya berjaya menjual lebih daripada 100 botol pada setiap bulan lah. Jadi saya start beli PC, saya start beli meja ni. Meja ni saya beli ada yang boleh buat macam display sikit. Kalau orang nak datang at least kat rumah saya, dekat ruang tamu ni saya ada botol untuk di-displaykan lah. Ini adalah, di sinilah saya bermula. Di corner ruang tamu rumah teres satu tingkat saya yang disewa pada ketika itulah. Dan alhamdulillah pada 2018 setelah lebih kurang 2 tahun saya bermula dengan botol susu, barulah kita masa tu saya dengan suami macam bertekad untuk buat produk sendiri. Kenapa? Nak kata berani pun tak juga doktor dan juga semua warga UMS. Sebab kita pun tahu nak buat produk sendiri ni bukanlah satu orang kata keputusan yang mudah sebenarnya, sebab banyak benda yang kita kena pertimbangkan. Tapi apa yang membuatkan saya dan suami berani masa tu adalah kerana database. Kami ada database yang banyak. So kekuatan kami bukan modal pada masa itu, adalah database kami. Sebab tu kami berani untuk buat produk. Zaman sekarang ni saya tengok founder, kebanyakan founder segera dia tak pentingkan benda-benda macam tu. Dia rasa macam okay, aku ada modal, aku nak buat produk sendiri. Tapi sebenarnya nak bermula tu, apakah satu benda yang orang kata okay, kita nak jual produk kita kat mana kan? Lagi-lagi produk yang orang tak kenal. Jadi masa tu yang membuatkan kami berani untuk keluarkan Maya Baby Cream, adalah produk pertama kami yang warna hijau ni, adalah kerana database kami. Jadi first kami dapat customer
masa tu adalah menggunakan database yang sedia ada lah. Menggunakan database sedia ada sebab botol kami pun memang digunakan oleh kanak-kanak. Kebanyakan yang orang kata existing customer pun memang daripada ibu-ibu yang ada anak kecil, anak yang bawah 2 tahun. Jadi di situlah kami mendapat customer untuk kami punya segmen produk yang barulah. Okay. Dan Maya Baby ni memang kita bermula daripada Johor Bahru lah. Sebab saya memang start je habis belajar memang tak pernah berpindah di negeri mana. Jadi base produk Maya Baby ni memang berasal dari Johor Bahru. Dan sebenarnya ada peralihan juga doktor. Sebelum ni daripada 2018 ke 2019 kami menggunakan logo lama dah. Dan pada tahun 2020 kita telah rebranding logo, kita buat sistem baru untuk kita punya agent. Maksudnya 2020 adalah dia macam newborn. Newborn untuk Maya Baby. Jadi kalau orang kata kalau tengok packaging lama Maya Baby dengan packaging baru tu memang akan dapat banyak sangat perbezaan, banyak sangat orang kata dia punya development lah yang berlaku dalam tempoh 2 tahun hingga ke 5 tahun ni. Okay. Jadi kami bermula dengan sistem agent selepas 3 bulan Maya Baby Cream ni di pasaran. Maksudnya bermulanya Maya Baby ni pada waktu itu adalah dengan sale lah. Maksudnya kita ada team sale. Tapi disebabkan ramai yang berminat untuk menjadi agent pada masa tu. Mungkin sebab masa tu kita tak banyak lagi sistem agent di Malaysia ni. Yang dibuat oleh founder-founder produk. Jadi ramai yang bertanya ada buka tak sistem agent, ada tak? Jadi kita fikir macam why not kita kongsi juga rezeki kita, why not kita open agent untuk bagi peluang orang lain pun jual kita punya produk. So pada pada Mei 2018 macam tu lebih kurang, kita pun open kepada agent lah. Dan saya ingat lagi agent saya yang pertama masa tu adalah kawan baik husband saya sendirilah. Kawan baik husband saya sendiri. Dan alhamdulillah sekarang pun dia dah jadi founder produk juga. Dan start daripada situlah kita start melahirkan leader-leader lah. Start kita melahirkan leader-leader yang boleh buat income sampai 5 angka, 4 angka. Ada yang daripada duduk rumah flat dah pindah rumah teres. Ada yang daripada pakai kereta kecil, pakai kereta besar. Semuanya bermula daripada orang kata sama-sama grow lah, sama-sama grow bersama mereka. Dan dalam Maya Baby juga sebenarnya doktor kita bukan sahaja orang kata beri produk dan minta mereka buat sale, tapi kita juga guide diorang macam mana nak buat sale. So dalam Maya Baby kita ada coaching, kita ada training dan kita ada juga seminar-seminar bisnes yang kita taja lah. Sebagai contohnya setiap tahun Maya Baby kita akan buat 2 program besar. Itu sebelum PKP lah. Maksudnya daripada 2018, 2019 dan sebenarnya 2020 pun kita sempat buat program bersama majalah PAMA lah kalau Dr. familiar, Pak Enma. Kita sempat, tak silap saya 2 hari sebelum kita kena PKP, kami sempat, saya nak share sikit dia punya foto. Okay. Okay. So ni adalah gambar yang saya boleh kongsikan. Ini adalah kebetulan ketika kami buat program di Kuala Lumpur ni, kami juga telah diinterview oleh Berita Hal-Hijrah lah, untuk slot Berita Hal-Hijrah. Dan kami buat program bersama Pak Enma ni untuk launch kita punya new logo, new packaging dan juga new product pada masa tu. Tu yang Maya tu. Apa? Ya, yang hijau itulah Maya. Famous Maya. Okay. Dan kami juga alhamdulillah telah juga dinobatkan oleh Pak Enma sebagai produk bayi semula jadi pilihan majalah Pak Enma lah. Jadi untuk mendapat recognition sebagai produk bayi semula jadi pilihan tu bagi saya adalah satu penghargaan yang sangat-sangat besar untuk Maya Baby as a local product. Dan yang paling membanggakan saya sebenarnya Maya Baby ni kita ada satu value yang kita bawa. Kita bukan sekadar untuk orang kata menjual produk, bukan sekadar untuk memberi servis, tapi kita ada value yang kita bawa. Value yang kita nak bawakan, kita nak ketengahkan tu adalah kasih sayang. Sebab produk baby, dia sangat rapat dengan bayi.
dia sangat rapat dengan ibu bapa. Jadi macam mana My Baby kita nak membawa visi kita, misi kita, value kita yang penuh dengan kasih sayang ni. Lama sudah tak baca majalah Pak Elma. Sekarang start 2022 dia orang dah tak ada majalah lah, semuanya dah pergi kepada online lah. Jadi biasalah sekarang media massa pun dia orang nak compete dengan apa online punya platform ni pun sangat mencabar kan. Jadi nilai yang kita bawa My Baby ni adalah kasih sayang. Jadi seorang ibu selalunya dia tak akan rasa macam mana doktor, berkira kalau untuk anak dia, betul tak? Lagi-lagi kalau Maya Baby ni, okay, saya cerita pasal produk Maya Baby ni. Kalau nak tahu yang hijau ni, Maya Baby Cream ni adalah satu krim yang multifunction. Saya ingat lagi back to 2018, kami adalah produk krim multifunction yang pertama di Malaysia. Sebab kalau doktor perasan lah pada 2017-2018, masa tu famous ataupun viral dengan produk baby balm. Balm yang ada macam-macam function masa tu. So kenapa saya tak keluarkan yang macam-macam function? Sebab saya pun seorang ibu. Sumayah pun dia ada masalah kulit yang sangat teruk sebenarnya. Dan dia kerap kembung, kerap batuk, kerap sesama. So masa saya nak buat produk My Baby, saya cakap dekat husband saya. Betul, Tropica pun saya pakai masa tu. Sebab 2016, 2017, 2018 memang Tropica famous. Cuma satu kelemahan Tropica pada masa tu, dari hasil apa yang saya study sikit, bekas dia tak berapa hygiene lah bagi saya sebab dia open masa tu dia pakai macam mangkuk macam tu kan, tak hygiene, and then dia boleh selesaikan dua masalah je, batuk dengan sesama. Maksudnya more to baby punya batuk dengan sesama macam tu lah. So saya nak cari satu produk yang saya kata tak ada ke krim yang boleh selesaikan semua masalah. Lagi-lagi untuk saya yang saya kata saya tak ada duit sangat. Saya tak ada duit nak beli 49 untuk 5 jenis krim ataupun untuk 4 jenis balm. Kalau RM49 darah 4 dah berapa, saya kata dah dekat 200. Kata tak ada ke satu krim. That's why lah bila husband saya dengan saya came out dengan idea nak buat produk, kita fikir kenapa tak boleh ke produk tu memang satu produk tu boleh selesaikan at least common punya problem. Kembung, batuk, sesama, ruam, at least benda-benda yang memang selalu baby-baby ni akan alami kan, mudah kembung, mudah sesama apa semua. Jadi saya tanya pada kilang. Masa tu OEM tak banyak lagi dekat Malaysia. Setiap kilang yang saya pergi, kebanyakannya dah ada formula sendiri. Diorang dah ada, diorang just cakap, okay Puan, kita dah ada dah krim ni. Okay, Puan just letak Puan punya brand. Dia cakap. Saya kata, oh no, saya tak nak. Saya cakap, saya nak saya punya formula sendiri. Saya cakap, saya dah ada vision dah produk saya ni macam mana, function dia macam mana, untuk anak yang macam mana. Saya cakap, saya dah ada. Dan selepas 7 bulan ke 5 bulan baru saya jumpa kilang yang boleh buat ikut kita punya formulation lah. So that's why keluarlah Maya Baby Cream ni yang orang kata sangat mudah dibawa, yang sangat friendly, yang sangat multifunction, yang bagi saya sangat affordable walaupun orang cakap harga dia RM59, mahalnya. Tapi RM59 nak dibandingkan dengan kasih sayang kita kepada anak kita, nak dibandingkan dengan masalah-masalah yang krim ni boleh selesaikan, sebenarnya tiada tandingannya. Sebab kalau kita fikir balik, daripada kita beli pelbagai krim untuk selesaikan setiap masalah yang berbeza, instead of kita beli My Baby yang kita rasa RM59 boleh selesaikan banyak macam masalah yang tahan sehingga 2 ke 3 bulan, dengan kasih sayang kita yang melimpah ruah kepada anak kita, sebenarnya sangat berbaloi kalau kita fikirkan value produk ni. Kan, tapi itulah nak cakap, sebagai orang kata kalau agent, dropship Maya Baby, kita selalu tekankan kepada mereka untuk share the value. Keep share the value supaya dan educate kita punya customer ni supaya dia orang faham apakah value yang Maya Baby cuba sampaikan, apakah orang kata kelebihan-kelebihan yang ada pada produk ni yang tak ada pada produk lain. Dan kita juga doktor berusaha mendapatkan sijil halal. Setahun selepas kita di pasaran, kesemua produk kita ada halal. Termasuklah kita punya
shower gel kita pun ada halal, and then kita punya lotion pun ada halal. Apa lagi kita punya sebelum ni kita ada makanan tambahan tapi dah tak ada dah, kita dah ni. Semuanya produk kita ada halal lah, sebab kita nak pastikan halal itu bukan untuk dimakan sahaja, tapi produk yang disapu juga perlu halal. Halal ni bukannya sekadar untuk orang Islam, doktor, kan. Halal ni dia menjamin kebersihan. Maksudnya tiada DNA itu, tiada DNA binatang, kan. Pembuatan ni bersih, jadi selamat digunakan. Sebab saya nak sharing sikit kenapa perlu mencari yang halal, tak kisahlah Islam ke tak Islam ke, kenapa kita perlu mencari yang halal. Sebab setiap ingredient yang digunakan dalam produk yang halal itu, ingredient itu juga kena ada sijil halal JAKIM. So sebagai contoh lah, saya kata dekat dalam ni ada, dia kata ada, contoh dah ada minyak, minyak apa ni, bawang putih dalam saya punya krim. So kalau saya sijil produknya ada sijil halal, minyak bawang putih saya tu juga perlu ada sijil halal JAKIM. Jadi doktor, sebab itulah kalau doktor perasan, kebanyakan local produk susah nak dapat halal. Dan production produk saya ni juga pun mengambil masa lah, sebab nak membeli produk yang halal tu tak semua supplier ada lah dekat Malaysia ni. That's why saya cakap mencari yang halal tu sebenarnya sangatlah penting, sebab bukan setakat dia menjaga kehalalan Tuan Iban, tapi juga dia sangat-sangat mementingkan kebersihan. So itu adalah salah satu kelebihan produk kita lah. Yang selain tu juga, walaupun kita dah ada beribu-ribu testimoni, doktor, orang cakap yelah mak ni cakap best produk ni, mak ni cakap anak saya pakai bagus, tapi saya masih rasa tak puas hati. So apa yang saya buat adalah pada 2019 kami berkolaborasi dengan UTM, dengan Fakulti Kimia untuk melakukan kajian. So apa yang saya buat, saya bawa krim ni jumpa dengan salah seorang profesor, iaitu Profesor Madya Dr. Liza. Saya jumpa dia. Saya cakap, doktor, boleh tak doktor kaji krim saya ni? Betul tak bahan-bahan dia ni, active ingredient ni bagus untuk kulit baby, bagus untuk kembung lah apa semua. Betul tak doktor? So apa yang doktor tu buat dengan dia punya team adalah dia membuat satu kajian sehinggalah terhasilnya satu tesis. Tesis ni berkait dengan ni sebenarnya, doktor. Sehinggalah menghasilkan satu tesis. Jadi My Baby Cream ni dia ada tesis dia sendiri. Betapa hebatnya dia, kan, walaupun tak masuk universiti. Tapi dia ada tesis. Sudah dikaji, sudah terbukti kajiannya. Dia ada tesis dia sendiri. Dan daripada tesis ni kita menghasilkan paper, dan daripada paper tu kita masuk pertandingan research. Kalau selalunya kalau student-student Fakulti Sains, dia biasalah dengan Inatex, yang tax punya pertandingan ni, kan. Jadi kita join Inatex pada September 2019, dan selalunya Inatex ni memang susah nak dapat pemenang. Itu yang saya diberitahu lah. Sebab kebetulan kita masa tu masuk pertandingan dalam kategori inovasi. Tak beragak-ragak, kan, macam dah lah produk baru masa tu terus masuk pertandingan research, masuk kategori inovasi. Dan saya boleh sharekan sikit saya punya gambar. Inilah Dr. Liza di tengah-tengah tu, dan dekat tepi sana tu adalah saya punya top leader masa tu, dan saya ada dekat situ. So kita present masa ni, saya present part business lah, Dr. Liza present part research, dan masa tu kita ada banyak juri-juri daripada institusi lain, profesor-profesor apa semua. Dan saya sangat tak sangka Maya Baby kita boleh menang dalam kategori inovasi ni, dapat pingat gangsa. Dan masa tu yang menang dalam kategori inovasi ni hanyalah 4 profesor sahaja. Kebanyakan produk yang bertanding dalam Inatex ni adalah produk lecturer, maksudnya produk lab. Dan Maya Baby adalah satu-satunya produk yang dibawa oleh maksudnya company lah, yang dibawa oleh company luar dengan collaboration pensyarah UTM. Dan masa tu saya ingat lagi pemenang pertama adalah kategori perak. Perak, dan ada 3 pemenang kategori pingat gangsa lah. Dan masa kita rasa macam memang kita dapat masuk final tu pun kita dah rasa best. Tapi bila kita rasa menang, dia meyakinkan lagi saya bahawa testimoni yang saya dapat daripada ibu-ibu di luar sana adalah testimoni yang boleh dikatakan betul.
sebab selain daripada lab test, selain daripada testimoni, selain daripada review-review apa semua, maksudnya produk ini memang orang kata terbukti secara saintifik. Kan? Jadi dia meyakinkan lagi saya bahawa Maya Baby Cream ni memang boleh pergi jauh. Dan kenapa saya asyik sebut pasal Maya Baby Cream? Kenapa saya tak highlight produk yang lain? Sebab Maya Baby Cream ni adalah produk pertama yang kami jual selama 2 tahun. Kami memang berkembang maksudnya sistem ejen saya masa tu kita boleh ada 3,000 ejen dalam masa tak sampai setahun hanya dengan menjual krim ini sahaja, satu-satunya, tanpa ada produk-produk lain. Maksudnya ini adalah produk yang mendapat sambutan tinggi lah untuk pasaran baby di luar sana. Itu membuktikan lagi bahawa dekat luar sana memang ramai sangat baby yang memerlukan krim-krim macam ni. Dan kita punya My Baby Cream ni sangat mesra newborn. Kita tak ada peppermint, kita tak ada menthol. Dan dia mesra dengan baby G6PD lah. G6PD ni baby yang alah kepada kekacang, kepada Panadol, paracetamol. Jadi My Baby kita bukan sahaja menekankan mesra newborn, tapi juga produk kami, semua produk kami adalah mesra kulit sensitif dan juga mesra G6PD. Maksudnya kalau ada baby yang alah dengan bahan-bahan kimia yang ada dalam mandian, dalam produk sapuan, so bolehlah menggunakan Maya Baby Cream, Maya Baby Shower Gel dan juga Maya Baby Lotion. Okay? So untuk sistem ejen doktor, kami memang ada buka untuk ejen dan juga dropship. Dan khas untuk warga UMS, sebenarnya kami ada open special dropship program lah khas untuk warga UMS. Mana orang kata yang tak ada modal, yang nak buat bisnes tapi tak tahu macam mana nak mula, yang nak buat bisnes tapi tak tahu nak jual produk apa kan. Yang rasa macam terkapar-kapar, jangan risau, walaupun anda bujang, walaupun anda tak ada anak, kami dah buktikan orang bujang, orang lelaki, orang yang tak ada anak, semua boleh jual produk baby. Tak ada masalah. Produk ni dia bukan berkait dengan siapa kita, apakah status kita. Produk ni ataupun servis yang kita jual ni adalah berkait dengan macam mana kita nak jual. Apakah orang kata objektif kita nak jual produk tu kan. Itu yang lebih penting. So jangan risau, jangan rasa macam aku tak ada anak lagi lah. Macam mana aku nak jual produk baby. Itu adalah mindset awal-awal lagi kita dah letak halangan dekat depan. Bila kita dah ada mindset yang macam tu, aku ni bujang lagi. Okay, so maksudnya belum apa-apa lagi dah letakkan satu halangan kat depan. Kan? Jadi tepis, buang. Kalau boleh buang sekarang, kalau ada yang dah ada dalam kepala yang tu, boleh buang sekarang, buang cuci. Okay, masuk dalam mood positif semula. Okay, aku boleh cuba, aku boleh jual produk ni. Betul. Kita akan offer special program dropship nanti untuk warga UMS yang berminat sama-sama nak menjual produk My Baby. Kita bukan setakat ada My Baby Cream, kita bukan setakat ada shower gel yang besar ni. Okay, kita bukan setakat ada lotion, kita juga ada mungkin saya tak tahu dekat belah Sabah sana familiar tak dengan set pengurusan uri. Belum lagi saya belum dah nampak lagi tu, tapi memang diperlukan lah bagi kalau kalau ladies kan. Kalau dekat Semenanjung ni kita ada macam-macam apa orang panggil, macam-macam bukan petua apa dia macam cara untuk lepas penjagaan uri itulah, penjagaan kan untuk cuci uri. Kalau dekat Semenanjung ni ada yang tanam dengan pensel lah, nak bagi anak bijak, ada yang tanam dengan paku lah. Ada yang tanam dengan duit lah. Dia ada kepercayaan macam tu. Tapi that's why lah kita keluarkan set pengurusan uri ni. Kita nak inform kepada ibu bapa dekat luar sana, nak menguruskan uri ni adalah perkara yang mudah sebenarnya. Perkara yang mudah, perkara yang sangat simple, tak perlu nak sakit-sakit kepala sampai nak fikir-fikir, dan tak perlu nak menyusahkan diri untuk beli kelengkapan yang orang kata sangat complicated. Contoh nak pergi cari kain kapan lah, apalah semua. So dekat dalam set uri ni dah lengkap semua. Okay, dan siap juga dengan cara. Bukannya
orang Islam sahaja, orang yang non-Muslim pun sama boleh menggunakan sebab dia sangat bersih. Dalam ni kita dah sediakan kit-kit untuk basuh, apron, sarung tangan, macam mana nak bungkus, apa semua. So sangat-sangat bagus juga untuk kita orang kata memperkenalkan Sek Uri ni lah kepada bakal-bakal ibu, kepada bapa-bapa yang tak pernah lagi first time baru nak jadi seorang bapa. Bolehlah belajar-belajar cuci uri anak apa semua kan. Kadang-kadang kita ni sibuk beli baju, beli stroller, beli kasit. Saya pernah doktor saya nak share sikit pengalaman lah dengan warga PKP. Beberapa bulan lepas lah, pagi-pagi lagi ni, tiba-tiba staff saya macam bising-bising dekat depan lah. Saya kata kenapa? Dia cakap ada abang ni nak beli set uri. Oh ya ke? Saya cakap bagus lah. Tak juga puan sebab bini dia baru je bersalin. Dia cakap. Tiba-tiba pagi tadi nurse bagi dia uri. Nurse cakap anak ni uri anak awak. Lepas tu dia macam terkejut. Saya nak buat apa ya dengan uri ni? Cucilah nurse cakap. Lepas tu terus dia google dekat mana nak beli set uri. Nanti yang dia datang tu dia macam tergopoh-gapah lah. Itulah bila first time father dan dia tak terfikir pun, oh rupanya uri ni aku yang kena cuci. Macam tu kan. Jadi dekat situ pun orang kata that's why kita tambah juga salah satu produk kita yang pengurusan set uri ni sebab kita nampak mungkin orang tak pandang dia sampai sebagai satu perkara yang penting. Tapi kat dalam Maya Baby bagi saya pengurusan uri juga adalah salah satu orang kata penjagaan bayi sebelum kita nak sapukan krim, sebelum kita nak mandikan dia, kita kena uruskan uri dia secepat mungkin kan. Okey, jadi untuk program dropship yang saya nak offer kepada UMS ada 2 kategori. Okey, kalau nak yang ada produk hanya perlu bayar RM45 sahaja dan akan dapat 1 krim. Okey, kalau tak nak pegang produk, maksudnya tak nak cuba produk, boleh terus berdaftar sahajalah. Nanti saya akan bagi link pada Dr. Tara untuk pendaftaran dan juga nanti staff saya akan explain all the details apa semua ketika mereka nanti berurusan dengan saya punya staff lah. Jadi kita akan open dua package lah. Mungkin ada yang nak cuba kan, nak cuba krim yang super best ni. Jadi untuk first time kita akan bagi harga RM45 dan jangan risau untuk Sabah kita ada harga Sabah. So harga Sabah Sarawak untuk krim ni adalah RM64. Dan harga krim dan harga shower ni sama. Untuk Sabah Sarawak harga dia RM64, Semenanjung RM59. Dan setiap produk kita memang ada harga Sabah Sarawak. Sebab kita faham postage nak ke Sabah mahal kan. Jadi mereka nak bayar postage yang tinggi lagi. Nak tanggung lagi. Jadi kita tak naklah macam dia orang punya keuntungan tu ada macam tak sama dengan keuntungan ejen-ejen di Semenanjung. Jadi kita wujudkan harga Sabah Sarawak. Jadi untuk yang berminat untuk menjadi ejen nanti, insyaAllah kita akan guide sekarang ni pun kita sedang berlangsung kelas-kelas, coaching-coaching dan juga ada seminar. Ni pun kalau ikutkan esok lusa pun saya ada sponsor saya punya team untuk kelas marketing genius advance. Saya ada sponsor 10 orang. Jadi dalam My Baby kalau walaupun kita tak ada, kadang-kadang mungkin dalam minggu tu kita tak ada internal class, mungkin kita ada outsource punya kelas, tapi every month kita memang akan ada 1 ataupun 2 kelas daripada HQ lah. Dan juga mungkin ada penambahan daripada leader-leader yang sedia ada lah. Dan selalunya memang setiap tahun sekurang-kurangnya kita akan invite orang luar juga, maksudnya trainer-trainer luar untuk bagi coaching dan juga memberi training lah. Dan selain tu juga saya nak berkongsi juga okey, apakah kelebihan ataupun apakah orang kata kekuatan menjadi ejen My Baby. Okey. So salah satunya adalah sekejap selain daripada coaching, produk yang berkualiti, kita juga ada reward bulanan. Okay, ni salah satu contoh lah yang saya boleh bagi. Kalau macam yang bulan lepas apa-apa saya dah lupa lah sebab manager saya yang handle kan. Ni contoh yang ada pada saya lah. So kita ada juga bagi emas. Okay, so kita sebenarnya banyak buat program untuk dropship kita juga. Okay, macam ni. Kita orang pernah buat reward challenge untuk dropship.
So dropship yang dapat jual lebih daripada 30 unit, kita bagi apa, 50 unit, 100 unit. So maksudnya achievement tu bukan sahaja achievement bulanan. Kita ada juga macam cabutan bertuah setiap 6 bulan sekali. Kadang-kadang kita buat handphone, kadang-kadang kita buat contoh kat sini kita ada buat barang yang elektrik. Sekejap Kita ada buat ni restock dan menang, kita buat barang elektrik. Yang ni antara cabutan bertuah kita yang paling besar sekali. Dan TV yang 40 inci tu saya ingat lagi telah pun dimenangi oleh salah seorang stokis kita daripada Sarawak. Sebab saya tak boleh lupa sebab TV tu sangat besar sampai saya terpaksa order di Seng-Heng Sarawak sebab tak boleh nak post. Kan? Jadi TV yang ada dekat HQ ni kita orang je lah pakai dekat office macam tu. Okay? Jadi Maya Baby ni bukan setakat orang kata kita beri ilmu, kita guide, kita share. Kita juga ada leader-leader yang hebat. Kita juga ada seminar-seminar. Cuma untuk Sabah Sarawak kalau susah nak datang, kita orang pernah juga buat program ke Sabah pada 2018 saya ingat lagi. Kita orang buat road to Sabah dan alhamdulillah ramai juga masa tu ejen-ejen Sabah dan juga new prospect yang turun. Masa tu kita buat kat KK. And then kita ada juga buat tour. Macam first tour saya pada tahun ni adalah di Pulau Pinang dan insyaAllah mungkin lepas hari ni saya akan ke Sarawak pula. Mungkin kalau di Sabah lepas ni ada permintaan yang tinggi untuk menjadi ejen ke apa, mungkin insyaAllah mana tahu one day saya boleh ke Sabah pula kan. InsyaAllah. Dan sebenarnya apa yang saya nak highlightkan hari ni, kalau kita nak bermula, okay, mungkin ramai yang dalam ni belum ada bisnes ataupun yang dah ada bisnes. Kalau kita nak bermula nak join satu bisnes ataupun kita nak buat satu bisnes, yang pertama adalah kita cuba mencari manpower dulu. Maksudnya manpower kat sini kalau dalam erti kata untuk ejen ni, kita mencari networking dululah, prospek. Kita kena nampak dulu, okay, contohlah kita nak jual kosmetik, contohlah kita nak jual produk baby, kita dah nampak dah kalau aku join this business, who is my prospect, kita dah nampak dah. Oh, first kali memang adik-beradik lah yang ada anak kecil, saudara mara, jiran, grup sekolah. Okay, so pastikan jangan join sesuatu bisnes tu sembrono dan jangan juga join satu bisnes tu kalau tak berani nak berubah. Itu yang paling menakutkan saya adalah doktor. Ramai orang dia nak join bisnes. Tetapi bila kita minta mereka buat ni, buat tu, buat ni, mereka tak nak buat. Jadi macam mana kita, macam saya as a founder nak bantu ejen-ejen yang tak nak berubah ni. Itu adalah satu masalah yang sebagai founder yang banyak kita alami sekarang lah. Kita cuba untuk guide mereka tapi mereka meletakkan satu dinding. Itu pun adalah satu masalah untuk kita. Dan bagi saya kalau saya dapat ejen macam tu, saya hanya bagi jawapan next lah. Next maksudnya mungkin kita close dia at the first time tu, mungkin masa tu dia rasa macam dia boleh buat. Tapi bila agaknya dia dah masuk ke bidang tu, dia rasa macam okay, this is not my thing, mungkin macam tu kan. Jadi kena betulkan mindset, cari networking, okay, cari prospek dulu. Kalau boleh kita dah tahu, okay, dekat mana, dengan siapa kita nak jual. Yang kedua, kita kena ada materials lah nak berniaga. So materials dalam konsep sekarang depends. Kalau kita nak jual produk macam siapa yang nak jual Maya Baby is produk lah. Okay, materials kita adalah produk. Kalau ada orang dia bagi coaching apa semua, mungkin dia punya produk adalah material adalah servis. Ada juga orang dia jual mungkin dia jual sistem kan, dia jual sistem apa semua, okay. Mungkin dia jual apps apa semua. So itu adalah materials yang kena ada. So kita pun kena kenal materials kita, kita kena kenal produk yang kita nak jual. The best part is sepatutnya sebelum kita jual satu produk, kita jadi pengguna dulu. Itu bagi saya method yang paling bagus adalah memang kita kena cuba dulu. Sebab bila kita cuba tu, itu akan lagi menguatkan kita, menguatkan keyakinan kita dan menguatkan trust kita terhadap produk. Sebab once kita trust the product, baru kita senang nak jual. Kita faham the product kan. Okay. So untuk yang ketiga pula, kalau boleh kita tahu method apa kita nak gunakan. Mungkin ada orang dia join as a distributor mungkin. Ada orang dia join as agent.
Ada orang dia terus nak jadi founder. Okay? Mungkin dia own the product. So kalau kita nak join business tu, kita kena faham juga sistem dia. Adakah dia tu sistem MLM, sistem piramid ataupun sistem distribution, apakah sistem yang dia pakai? Adakah sistem manual ataupun dia memang ada sediakan satu sistem. Macam kita dekat My Baby, doktor kita memang menggunakan sistem, kalau doktor pernah dengar, agent to you. Yes, agent to you. Sebelum ni first kali kami buat sistem, sebelum tu memang manual lah, kita memang tak ada sistem masa awal-awal. And then kita buat guna, and then kita pakai Winiaga. Lepas kita pakai Winiaga, kita pakai Fire Sale. And then 2020 baru kita tukar kepada agent to you. Dan agent to you ni saya nampak memang sangat bagus lah. Sebab kita boleh pakai dua kaedah. Yang pertama, semua post by HQ. Yang kedua, kalau agent nak pegang stok pun boleh, cuma dalam kuantiti yang dibenarkan oleh HQ lah. Maksudnya untuk mengawal manipulation tu sangat bagus lah bagi saya sistem agent to you ni. Okay? Dan yang keempat, benda penting sekali kalau kita nak mula bisnes ni, mestilah ada mesin. So mesin yang kita pakai kan bukanlah mesin gun apa semua tu. Bukanlah mesin kuih ke apa, tak. Dalam bisnes online, mesin kita adalah handphone. Internet betul. Kita. Jadi once kita ada internet, once kita ada handphone, kita sebenarnya tak boleh ada alasan lagi nak cakap, oh saya tak pandai, saya tak boleh buat sebenarnya. Sebab kita dah ada tools tu, kita dah memang pakai internet. Kan? Instead of kita guna social media kita untuk berfoya-foya, lebih baiklah sambil-sambil kita berfoya tu kita cari duit kan. Jadi gunakan mesin ataupun tools yang kita ada ni dengan sebaiknya lah. Dan yang kelima bagi saya barulah modal. Sebab bagi saya modal tu sekarang bisnes banyak je doktor yang dah tak perlukan modal kan. Jadi duit tu bagi saya macam dah nombor yang terakhir dah. Sekarang ni tak ada duit pun boleh buat bisnes. Jadi dia dah tak ada alasan yang macam aku tak ada modal lah, aku tak ada duit, nak kena buat pinjaman. Dah tak ada alasan tu lagi sebab kita boleh bermula daripada bawah. Sebagai dropship, daripada dropship kita naik agent. Daripada agent kita naik jadi stokis kan. Jadi kelima-lima ni salah satu tu penting lah. Dan yang bagi saya kalau kita memang nak serius dalam bisnes online ni, first kali kita memang kena ada tools lah, handphone, kemudian network. Bagi saya network tu pun penting. Sebab kalau kita seorang yang konon-konon kita low profile lah ya doktor, ada orang dia memang sangat low profile. Maksudnya dia tak pernah update social media, mungkin kat situ dia ada cabaran sikit lah. Sebab bila kita cakap tentang bisnes online ni, kita memang kena utilize kita punya social media tu sebaik-baiknya kan. Mungkin kat situ ada halangan sikit, tapi insyaAllah dengan My Baby, kita memang akan guide daripada macam mana nak tukar profile picture pun kita akan ajar. Macam mana nak buat bio yang baik, bio yang cantik supaya orang buka Facebook kita dia tak takut. Banyaknya asyik jual je, macam menjual je semua ni, macam takut orang nak approve kita kan. Tengok profile picture pun dah, tak nak lah dia ni dah terang-terang tulis dia ni apa, agent My Baby. Macam takut je, tak nak lah approve, mesti nak menjual kan. Jadi macam mana cara kita nak buat orang rasa selesa dengan kita, suka dengan kita dekat social media. Okay. Dan yang paling penting sekali adalah masa. Masa ni dia wajib. Kalau yang 5 tadi tu mungkin ada yang wajib, ada yang tak wajib. Tapi bagi saya kalau kita betul-betul nak memulakan bisnes, kena pandai bahagi masa. Bahagi masa tu sangat penting bagi saya. Sebab, betul. Sebab ada cikgu saya pernah cakap cikgu bisnes saya cakap, walaupun hari ni kita buat yang terbaik, walaupun hari ni kita jadi the best, esoknya kita tetap jadi the best, tapi hari the best yang berlaku semalam tu takkan sama dengan hari yang the best kita buat esoknya. Dia takkan sama dan takkan mungkin berlaku lagi, dia cakap. Maksudnya masa ni macam mana-mana pun memang dah takkan boleh berulang. That's why lah kita kena sangat pandai bahagi masa kita lah. Ada orang cakap saya busy, tapi takkan kita tak ada dalam setengah jam ke 1 jam untuk fokus. Mesti ada. So kalau kita betul-betul nak ubah hidup kita nak tambah ekonomi keluarga kita nak orang kata betul-betul berniat ni nak tambah pendapatan, mesti akan ada masa. Percayalah. Mesti kita akan ada masa untuk buat bisnes dengan serius walaupun kita hanya ada 1 jam atau 2 jam untuk fokus pada masa tu. Saya rasa saya dah banyak sangat dah bercakap ni kan. Banyak tips Wan ni. Jadi saya rasa doktor itu dah sedikit sebanyak
yang saya boleh kongsi, dan sebenarnya kita juga ada produk Pampers. Okey. Kalau yang berminat nak jadi kita punya ejen Pampers ni, kebetulan stok kami ada di KK. Stok kami ada di KK di gudang BVP. Kalau saya tak tahu orang Sabah familiar ke tak dengan KKIP. Borneo Viral Pen. Kenal tak? Setiap biasa dengar, tapi Puan boleh bagi link, nanti saya boleh share juga di dalam sini. So nanti saya akan bagi siapa yang berminat nak jadi My Baby Pen, stok kita ada dekat sana. So kalau berminat nanti saya akan minta warehouse dekat sana untuk post lah. So lagi jimat lah dari segi postage kan. So detailnya apa semua nanti saya akan bagi pada Dr. Tara lah dengan siapa nak contact apa semua nanti. So siapa berminat nak jadi kita punya Pampers punya distributor pun boleh. So untuk Pampers ni dia konsep distribution lah. So bila distribution kita tak ada macam MOQ ke limit ke apa semua tu tak ada lah. Maksudnya boleh beli secara manual pada kita punya warehouse nanti. Itu saja Doktor. So kalau ada apa-apa soalan ke nak tanya tentang My Baby ke tentang apa-apa bolehlah. Sebab saya rasa tak ada apa sangat pun saya nak share. Banyak sangat ni Puan sudah share ni tips-tips, semua sangat berharga. Lagi-lagi apa yang Jenny Puan kongsikan tu adalah sangat berharga juga di sini. Mungkin boleh dijadikan inspirasi kepada semua warga UMS yang hadir bersama kita ataupun yang akan bakal mengikuti story ni melihat daripada recording yang kita akan post di Facebook ataupun di YouTube nanti. Tapi kita tanya dulu kepada semua rakan-rakan yang berada di atas talian bersama dalam Webex ini, sekiranya anda mempunyai soalan kepada Puan Rini, sama ada berdasarkan tentang journey sebagai seorang usahawan, tips ke, ataupun berkenaan dengan program dropship, agent dan sebagainya, silakan. Kalau ada soalan boleh type in di dalam bahagian chat box ataupun just unmute anda punya audio dan just bagikan soalan anda. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh je tanya, jangan malu-malu ataupun itulah, nak tanya jangan pasal malu. nak tanya pasal mungkin dah buat bisnes ke ataupun ada perkara yang nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Tak semestinya berkait dengan My Baby lah. Betul. Mungkin sementara menunggu yang lain bersuara dulu. Mungkin saya ada soalan ya Puan. Sangat interesting yang mana Puan start My Baby berdasarkan disebabkan ada database tu. So mungkin bagi mereka pelajar-pelajar yang baru sahaja berkecimpung dalam keusahawanan ni, mereka tidak biasa dengan database. Mungkin Puan boleh kongsikan tips untuk mereka kumpul database di sini. Pentingnya database. Kenapa database ni penting? Okay. So untuk orang bisnes database ni adalah aset sebenarnya. Bukan kereta, bukan office, bukan. Itu sebenarnya bukanlah aset yang penting pun untuk sesuatu bisnes lah. Yang paling penting adalah database. Kenapa saya cakap database? Sebab kemana pun kita pergi ataupun apa-apa pun yang berlaku dalam bisnes kita, once kita simpan database ni, insya-Allah kita nak buat bisnes apa pun selepas tu, InsyaAllah mesti akan ada juga orang kata customer yang akan beli dengan kita. Sebab database ni kita boleh manipulate dia. Kita nak buat FB ads, kita nak buat look alike, kita nak custom audience, kita nak guna untuk apa-apa pun kita boleh pakai. Okay. So macam mana cara kita nak menyimpan database? Kebanyakan orang ya doktor untuk newbie business ni, dia hanya simpan database customer. Maksudnya yang membeli saja. Contohlah okay, saya ni staff sale ataupun saya ni seller lah. Hari ni ada 10 orang yang WhatsApp saya. 2 je yang beli. So kebanyakannya akan simpan yang 2. Dia lupa yang lagi 8 ni. Sebenarnya database ni sepatutnya kita akan simpan untuk apa tahu? Orang yang tak reply, orang yang blue tick, orang yang dah jawab tapi blue tick, ataupun orang yang dah bagi nombor account. So saya sebenarnya kalau saya simpan database, saya ada banyak kolom. Yang WhatsApp tak reply, yang reply tapi blue tick, ataupun yang bagi nombor account selepas seminggu tak respon-respon, ataupun yang dah kena block, semua saya akan save. Sebab asalkan nombor tu ataupun email tu sampai pada kita, itu memang aset kita. Kita memang kena take note. Memang kena simpan lah, senang cakap. Tak kisahlah dia membeli ke, dia maki hamun kita ke, lepas tu kita tetap kena simpan sebab database tu bukan sahaja kita nak follow up.
walaupun dia dah block kita, macam saya cakap dengan doktor tadi, bila kita nak buat FB ads ke IG ads ke, kita boleh pakai email dan juga nombor phone tu untuk look alike, custom audience kan. Untuk cari orang yang lebih kurang macam tu. Sebab dia klik link kita, dia klik ads kita, maksudnya dia sebenarnya berminat dengan produk kita. Dia sebenarnya nak tahu. Cuma mungkin cara kita respon WhatsApp tu, ataupun mungkin kaedah kita respon WhatsApp tu, ataupun kita terus je bagi dia harga, buat dia terus takut dengan kita. Sebab dia first time kan? Ya, Orang yang tak terkejut dengan kenal harga. kita, kalau kita WhatsApp dengan orang yang dah research pasal kita lain. Sebab contoh orang di IG orang di IG kebanyakannya dia dah research pasal kita. Dia dah research pasal produk. Selalunya orang di IG ni. Kalau orang di Facebook tak. Sebab tu doktor perasan kalau dekat Facebook PM, walaupun kita dah explain 5-6 muka surat, dia tetap minta kita PM. Betul. Sebab pemikiran orang Facebook, orang IG, TikTok sekarang lagi lah kan, sangat berbeza. So cara nak reply WhatsApp orang IG, cara kita nak reply WhatsApp orang Facebook pun berbeza. That's why lah bila kita letak link iklan ads ke apa, kita akan letak, okay, contoh Maya Baby FB, Maya Baby IG. Sebab cara kita nak respon pada mereka pun tak boleh terus macam boom macam tu. Tak sama. Kalau orang FB sebenarnya dia takut lah kalau kita terus letak harga. Dia memang dia akan blue tick kita ataupun dia block je kita terus. Tapi kalau orang IG selalunya memang dia dah research, dia terus macam saya nak tahu harga, macam tu. Kalau kita tak letak harga lah, kalau kita dah letak harga dia terus akan saya nak yang ni. Dia dah state dah produk apa yang dia nak. Okay. Jadi sebab itulah saya cakap betapa pentingnya database ni. Dan cara nak menyimpan database pun tolong jangan simpan dalam buku. Sebab dulu saya ada beberapa ejen yang biasalah kadang-kadang ada yang tak ada laptop, phone pun nak kena berebut dengan anak, dan diorang tak pandai pun menggunakan drive. Kebanyakan suri rumah yang betul-betul orang kata tak pernah didedahkan dengan teknologi, diorang tak pandai menggunakan Excel, tak pandai menggunakan drive. Jadi saya nasihatkan mestilah warga UMS ni warga yang orang kata student-student yang dah biasa staff-staff yang dah biasa dengan drive, so gunalah Google Drive untuk save kita punya database. So ke mana pun kita pergi, dekat mana pun kita nak online nanti, at least kita boleh access balik kepada database tu dan dia tak akan hilang. Selagi email tu kita ingat password dia, selagi kita boleh login lagi internet tu, selagi itulah database kita akan selamat dekat situ kan. Sebab kalau kita pakai provider contoh sistem luar pun, kalau once kita dah tak pakai sistem tu pun database kita akan hilang, betul? Jadi saya sarankan supaya ada sistem database sendirilah untuk menyelamatkan diri kita dari apa-apa yang berlaku. Dan database ni bukan setakat orang kata letak je semua. Sila kategorikanlah. Kategorikan supaya kita tahu customer mana yang kita boleh follow up balik, customer mana yang kita boleh pujuk lagi, ataupun ada customer yang mungkin kita boleh kalau kita tak hard sale pun dengan dia, mungkin kita boleh sharing tips ke untuk kita blast kan. So sebab tu saya cakap kenapa saya berani buat produk dulu, sebab masa tu lah yang saya beritahu doktor, saya dah ada lebih kurang, tak adalah banyak pun, baru 5 ke 6 ribu database je. Tapi saya fikir at least kalau 10% yang beli krim saya pun, saya dah rasa macam banyak dah kan. Kalau 10% daripada 4,000, 10% daripada 5,000, saya dah dapat 500 customer, betul? So that's why saya cakap, contoh kalau kita ada 1,000 database, kalau 10% pun yang membeli produk kita ataupun yang repeat produk kita dah ada existing customer dah. So kita punya marketing ni just untuk mencari customer baru. Customer lama ni kita just bagi servis. Kan? Kalau boleh sampai tahap dia menjadi kita punya raving fan. Raving fan dia sampai tahap yang doktor kita nak kalau boleh customer ni dia jadi kita punya advocate tau. Macam dia ni dah pergi mana pun asyik cakap pasal kita je walaupun kita tak ada kena mengena pun dengan dia. Kau tahu tak produk Maya Baby ni, ya Allah bagusnya, ya Allah anak aku pakai. Aku ni dah ada 5 anak, semua 5-5 pakai. Jumpa orang ni cakap benda yang sama. Sampai tahap dia sangat-sangat sayang dengan produk kita kalau boleh. Macam tu lah, sebab tu lah saya kata database tu sangat penting supaya kita boleh keep in touch dengan mereka. Dan kalau boleh database ni juga, kalau untuk yang raving fan ni, buat satu channel Telegram untuk diorang. Maksudnya kita masukkan diorang
dalam satu channel Telegram untuk merapatkan lagi, memudahkan lagi kita memberi informasi-informasi lah kepada kita punya raving fan. Itulah dia kepentingan database. Hebat semua tips Puan ni. Okey, siapa yang tak dengar tu rugi. Okey, tips ni sangat berharga. Tidak senang kita dapat benda ni daripada kelas ataupun daripada mana. So ini dari real life experience Betul. daripada Puan sendiri. Tapi Puan, kita ada satu soalan ya daripada Encik Herwan. Dari sini nak tanya macam mana nak urus duit hasil jualan tersebut. Macam mana nak urus duit? Okey, saya nasihat saya senang je. Jangan masuk duit bisnes dalam akaun personal. Okey. Whatever it is, apa yang berlaku pun, saya tak adalah zakat haram, tapi memang dalam bisnes is no lah. Jangan sesekali, sebab once kita dah masukkan duit bisnes kita dalam akaun personal, kita akan rasa itu duit kita. Bercampur terus. Memang kita akan guna. Memang kita, tak tahu nak cakap macam mana. Jangan takut, pergi je buat enterprise. Jangan ada mindset, nanti kalau aku buat company aku kena cukai. Tak. Selagi company kita belum ada keuntungan yang dia akan ada satu level tau kalau enterprise ni. Dia ada satu level. Melebihi beberapa ribu kan. Selagi korang belum boleh buat untung 40,000, 50,000, 20,000, jangan risau, memang tak akan kena cukai. Itu pun ada banyak lagi exemption kalau korang bayar zakat, apa semua kan. Jangan takut. Jadi pergi daftar enterprise. Kalau dekat Sabah Sarawak ni dia kena daftar lesen lesen berniaga kan. Lesen. Pergi daftar lesen. And then once dah ada lesen, buka account company. Okay, kalau tak nak buka account company pun, kita boleh juga buka current account menggunakan nama kita. Jangan risau. Kalau korang tak ada enterprise pun tak apa, just pergi dekat bank, cakap saya nak buka current account. So current account ni walaupun pakai nama korang sendiri, tapi dia bukan saving account lah. So nanti bila nak cucuk duit ke apa, dia akan nama dia current account. Pun boleh. Jadi jangan campurkan. Kebanyakan kenapa orang dia tak boleh nak manage duit bisnes dia sebab dia dah campur je semua. Jadi dia dah tak tahu dah mana sebab saya cakap tu seterang je, korang ada masa ke hari-hari nak check account? Ada masa hari-hari tak nak buat tak yalah macam kita tak payahlah cakap banyak-banyak sangat. Kita cakap duit keluar masuk, rajin tak nak buat hari-hari? Tak kan? Kadang-kadang ada orang dia buat hujung bulan nanti baru buat. Masa tu dah tak ingat dah. Hari tu aku pergi COD, aku cas ke tak aku isi minyak tak? Isi minyak time COD pun dikira sebagai perbelanjaan. Okay, jangan anggap free. Company, jangan cas free pada company. Macam mana walaupun tu company kita, kita jangan, kita kena berkira juga dengan company tu. Walaupun kita beli sebatang pen sebab kita bisnes kecil. Kalau semua kita nak bagi free pada company kita, apa yang tinggal untuk kita, betul? Betul. Dan kalau boleh ambil gaji supaya korang tak rasa macam company ni bolot sendiri, ambil gaji. Tapi dengan gaji yang logik lah. Janganlah untuk contoh sale bulan tu 300 ambil gaji 300. Tak boleh lah. Nanti nak restock macam mana kan? Macam mana kita nak pusing modal. Jadi kalau boleh ambil lah gaji dalam 5 ke 10% sahaja daripada sale. Jangan ambil banyak-banyak. Okay? Untuk awal-awal ni kalau boleh ambil gaji juga. Cuma jangan dalam percentage yang tinggi lah. Bersesuaian. Contoh pula kalau ada yang cakap saya terdesak. Kan ada juga orang yang cakap saya terdesak, saya kena juga guna duit tu. Yang tu saya tak tahu nak jawab macam mana. Sebab sebenarnya bisnes ni ada juga berkait dengan disiplin lah. So nak tak nak memang senang cakap saya dengan suami saya untuk 6 bulan pertama kita memang struggle lah untuk memastikan kita nak sustain. So kalau betul-betul korang nak berjaya, kalau betul-betul korang nak nampak hasil, memang kena tahan nafsu. Tahan dulu nafsu tu dalam masa 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Bila dah ada keuntungan yang kita nampak macam, ni dah boleh ambil gaji ni. Ni dah boleh start bayar hutang orang ni. Sikit-sikit. Baru ambil. So kena banyak pertimbangan lah dekat situ. Supaya kita tak nak buat bisnes ni macam touch and go. Saya kalau boleh tak nak, terutamanya bisnes kecil macam kita kan. Saya tak nak kalau boleh bisnes tu touch and go. Pernah tak dengar yang founder akhirnya not found? Okay. Maksudnya korang buat bisnes setahun lepas tu hilang. Buat bisnes lain pula hilang. Buat bisnes lain pula hilang. Okay.
Jadi saya kalau boleh nak korang edit, walaupun korang jual produk yang berbeza-beza, tapi korang sentiasa ada dalam pasaran. Faham tak maksudnya? Walaupun tahun ni jual kuih raya, esok tahun depan jual baju raya, tak kisah, tapi setiap tahun mesti ada. Oh, Dr. Tara ni setiap tahun lah jual produk kan, produk macam-macam, tapi Dr. Tara sentiasa ada di dalam pasaran tu maksudnya. Dia tak adalah sekejap bisnes, sekejap tak bisnes, ataupun ada juga orang Dr. Tara, saya ambil ni saudara mara saya lah. Dia hanya buat bisnes ketika dia tak ada duit. Okey. Itu pun sebenarnya adalah bisnes yang tidak sihat lah. So macam mana kita nak dapat rasa macam mana impact bisnes tu yang kita macam saya lah, saya cakap saya bermula pada corner ruang tamu. Kalau saya orang yang macam saya sebut tadi, melompat-lompat ataupun sekejap buat bisnes, sekejap tak buat bisnes, doktor rasa saya boleh tak? Saya tunjuk satu gambar. Tadi saya kata saya bermula pada corner kan? Okay, ni Maya Baby yang sekarang. Saya ada 2 lot. 2 lot office. Yang signboard merah ni adalah logo lama kami yang kami buat warehouse. Yang warna biru tu adalah office lah. Kita punya logo baru. Jadi kalau saya adalah orang yang tak serius dengan bisnes, doktor rasa saya mampu tak ke situ? Tak, mesti konsisten kan? Itu tips yang paling pertama tadi. Ya, mesti konsisten. Mesti orang kata fokus lah dengan objektif. Kena ada big why yang jelas. Nak apa dengan bisnes ni sebenarnya? Sebab bisnes ni penat kan doktor. Doktor pun mesti buat bisnes. Bisnes ni penat. Kenapa kita nak buat benda yang penat tapi sekadar suka-suka? Kan macam membazir. Dah lah penat. Lepas tu macam aku buat bisnes ni suka-suka je. Kalau benda yang penat dan letih, yang memerlukan keringat, air mata apa semua, kenapa kita nak buat suka-suka? Kenapa kita tak all out dekat situ? Sebab bisnes ni benda yang sangat memerlukan komitmen yang tinggi. Lagi-lagi kalau yang ada career kan. Sebab ramai juga cikgu, pensyarah, pekerja-pekerja yang buat bisnes. Lagilah dia punya komitmen tu double. Jadi kenapa kita nak buat dia suam-suam kuku? Betul? So kita kena all out. Tak kisahlah bisnes apa pun yang warga PKP buat, yang student sekarang buat, yang all the staff UMS buat. Nasihat saya buatlah betul-betul. Okay, sebab dunia sekarang makin mencabar, pekerjaan semakin susah, ekonomi semakin meningkat. So kalau dah ada bisnes tu, pergi tengok balik, postmortem balik, okay, check balik. Check balik macam mana aku hujung tahun ni at least aku dah ada, contoh aku dah ada ni, bisnes aku dah sampai sini. Cuba check balik kan. Sebab sekarang ramai orang dia tak serius lah senang cakap, doktor, tak serius dan take it for granted lah, maksudnya dia tak nampak peluang tu. Tapi sebenarnya once kita dah masuk dalam dunia bisnes ni, kita kena grab peluang tu dan jangan lepaskan lah. Betul, bukan buat ala kadar kan. Betul. Perniagaan tersebut. Itulah. Dan saya rasa ada lagi mau tanya soalan sambil saya menunggu yang lain bagi soalan pun. Ada saya boleh baca yang ada respon daripada Puan Fatihah di sini. Banyak sudah bisnes saya touch and go, bundle, food agent, order. Bisnes training baru start ni. Saya berazam untuk divide dan conquer. Dapat inspirasi. Dapat motivation sudah ni Puan. Betul-betul nak divide dan conquer kali ni. Betul, Puan Nurul Fatihah, kena conquer. Memang setiap bisnes ada masalah. Saya pun tak cakap bisnes saya manis je. Saya pernah ada di titik terbawah saya. Saya pernah ada titik yang saya rasa macam nak quit, dah tak nak buat bisnes. Bangun pagi rasa tak semangat. Saya pernah berada kat situ. Tapi fikir balik, macam mana kita bermula dulu? Macam mana kesusahan kita bermula dulu? Itu yang akan jadi macam mana titik peluh kita tu. Takkan kita nak sia-sia kan, betul tak? Keringat kita, apa semua yang kita dah curahkan sepenuhnya sampai kita abaikan anak kita. Kita asyik tengok phone je 24 jam. Takkan kita nak abaikan, betul? Jadi orang kata sebenarnya apa-apa pun dalam kehidupan ni selagi kita bernyawa, kita memang akan ada ujian dan masalah dan cabaran lah. Orang yang dah mati je takkan ada benda tu semua. Jadi kita kena hadap dia setakat yang kita memang boleh, yang selagi kita mampu lah orang cakap. Sebab manusia kan dia ada limit dia ada kemampuan dia, betul. Jadi selagi kita boleh dan bisnes ni lagi satu, okay, ni tips yang saya rasa mungkin membantu juga Kalau ada masalah bisnes, jangan rujuk pada orang yang tak pernah buat bisnes.
Okey. Ya betul. Korang tak akan dapat apa yang korang nak. Contoh korang pergi tanya orang yang tak pernah buat bisnes, mesti dia akan cakap, "Alah tak payahlah buat bisnes, buat sakit kepala kau je." Aduh. Okay, so Betul kalau ada betul. masalah bisnes, please refer your business at working. Jangan tanya Hmm. dengan orang yang tak pernah buat bisnes, okay? Mm-mm. Sebab dia memang akan menjatuhkan lagi semangat kita lah. Mm. Dan Betul tu puan. sebab tu lah kalau orang bisnes, dia tetap kena ada circle bisnes. Dia kena ada at least kawan bisnes juga untuk Betul. naturalizekan balik negativity dan juga Betul tu puan. Biasanya ha, dapatlah macam cerita-cerita, "Alah, penatnya kau buat ni, kau dapat ada kerja hakiki lagi, boleh kau betul, buat?" Baik, betul, jangan buatlah. Itu benda yang kita tidak betul. mahukan kan. Sebab itulah So, kalau macam saya pun, kalau saya bergathering dengan kawan-kawan saya yang tak buat bisnes, saya tak akan cerita tentang bisnes lah. Sebab mereka hmm, tak akan faham. Dan mm, mereka, kalau mereka nak cerita pasal kerja mereka tu, itu tak ada masalah lah kan. Tapi kalau kita orang mm, bisnes ni, kita terutamanya yang full time macam saya kan, kita memang kena ada motivation, self motivation yang tinggi, kena ada kefokusan yang tinggi. Jadi saya kena mengekalkan saya punya aura tu orang cakap kan. betul Jadi betul. saya kalau untuk orang yang tak buat bisnes, saya elakkan untuk bersembang tentang bisnes lah. Jadi Hmm, kalau untuk yang buat dua kerjaya, ada kerjaya juga, at the same time ada bisnes, cuba elakkan bercakap pasal bisnes dengan mm, maksudnya yang negatif lah. Kalau yang positif tak ada masalah. Weh, hari ni aku dapat sale 10,000 lah. Cerita. Itu memang kena cerita. Okay? ya, betul Tapi betul. kalau kita ada masalah dalam bisnes, tak perlu kita nak kongsi dengan orang yang tak pernah buat bisnes. Walaupun mak ayah kita, sebab mereka takkan faham. Walaupun mak ayah kita, walaupun dia mak ayah kita dan tapi dia tak faham tentang bisnes pun, kita tak perlu cerita tentang masalah bisnes kita. Cuma kita boleh Mm, minta dia orang doakan kita saja. Sebab mm, mak saya pun dulu masa saya mula-mula cakap saya nak full time, dengan bisnes pun dia tak yakin. Tapi apa yang kita boleh buat untuk orang yang tak percayakan kita adalah kita buktikan je lah saja. Tak perlu bercakap pun. Kita buktikan saja. Okay? betul betul. Kan puan, ada satu lagi soalan mungkin Mhm. sebelum kita akhiri sesi Mhm. kita. Mhm. Dari Herwan juga, Mhm. macam mana nak cari retailer untuk produk kita? Retailer untuk produk kita. Hmm. Cik Irwan ni ada jual produk apa Encik Herwan mungkin boleh on mic ataupun type Ha. in produk apa yang dijual. Popcorn. Popcorn. Okey, maksudnya nak Ah, cari tempat-tempat yang kita boleh letak produk lah. Okey, ni rasanya cadangan saya, itulah. ni cadangan saya lah sebab selain My Baby saya ada bisnes lain juga. So kita ada jual beberapa produk yang dah listed di Petronas dan juga Shell lah. Hmm. Okay. Dia lebih kurang macam popcorn punya produk juga lah, produk makanan. Jadi apa Mm-mm. yang saya boleh cadangkan pada Cik Irwan, kalau Cik Irwan nak letak di kedai-kedai biasa mungkin boleh. Mungkin boleh, cuma mungkin boleh cari retail yang berkait dengan makanan jugalah. Contoh kedai makan, cuma kena ada rak yang sesuai. Sebab kalau macam di Semenanjung ni, ada kedai makan yang memang ada rak untuk jajan-jajan lah, kalau kita orang kat Johor ni panggil. Okay, Mm. untuk makanan-makanan ringan lah. Mm. Tapi kalau nak lebih orang kata ada nampak orang kata macam established, okay, cuba pergi ke Petronas Dagang ataupun Shell. Okay, cuba berdaftar sebagai IKS. Kalau Petronas dia ada rak IKS. Saya tak tahu di Sabah pun ada rasanya rak IKS kalau Ah, doktor perasan even kan. di supermarket pun ada rak untuk Ya. IKS. So boleh masuk dekat IKS. So sebenarnya Petronas ni dia memang term tapi dia ada due dia. At least lepas 2 minggu ke sebulan dia tetap akan bayar kita. Cuma kita kena letak dulu. Ada juga Petronas yang cash term. Jadi untuk makanan yang kalau Cik Erwan nak cari retail memang kena bermain dengan term. Jangan letak consignment Cik Erwan. Saya tak galakkan consignment sebab consignment ni kalau habis je baru dia akan bayar. Tapi term. Sebab term ni laku ke tak laku ke selepas beberapa due dia tetap wajib kena bayar kita. Dan kalau Cik Erwan nak nampak established dan lebih yakin untuk masuk tempat-tempat retail yang lain, cuba panjat Petronas Dagang. Maksud saya pergi apply, ambil borang, daftar untuk produk IKS. Okay, so nanti once kalau produk Cik Erwan dah berdaftar di Petronas dan juga pergi dekat Shell kalau ada apa ni, kalau ada pejabat Shell yang terdekat, maksudnya kena minta borang juga berdaftar sebagai IKS produk
Dan once kita dah ada barcode tu nanti, dekat mana-mana di mana-mana Petronas kita nak masuk pun, Petronas dah sedia nak menerima produk kita. Dan bila kita dah ada nama Petronas tu, kita nak masuk retail-retail yang lain pun, dia dah macam ada satu kunci tau. So produk saya ni dah masuk di Petronas. Jadi orang rasa macam, oh produk dia masuk Petronas, macam hebatnya kan. Jadi cuma kena ada usaha sikit lah kat situ. So buat masa ni macam kami dah ada 4 ke 5 produk makanan lah yang dah listed di Petronas. Cuma tu kita memang tak guna online basis lah. Memang 100% hanya untuk Shell, Petronas dan stesen-stesen minyak lah. So mungkin salah satu cadangan. Dan juga kedai makan. Sebab kami dulu pernah juga masuk kat kedai-kedai makan. Cuma kalau kedai makan, kita kena pakai consignment. Memang tak boleh lari. Tapi kalau Petronas, Shell, kita boleh pakai term punya sistem lah. So term ni dia menjamin kita sekurang-kurangnya walaupun dia lambat bayar. Macam tu. Okay. So bagus, banyak tips sudah ni daripada Puan Reni. So saya rasa Encik Herwan dapat sudah tips bagaimana untuk masukkan produk anda, produk popcorn ke bahagian retailer di sini. Semoga maju jaya bagi Puan Encik Herwan juga di sini ya. Dan bagi mereka yang lain juga yang mungkin mempunyai produk tapi tidak tahu macam mana mau distribute produk tersebut lebih jauh lagi daripada jual sendiri. So itu mungkin pandangan yang bagus juga kan, daripada jual sendiri bagus letak tempat-tempat yang lebih banyak distribution kan. Betul. So saya rasa sangat berterima kasih kepada Puan Reni atas perkongsian story, journey dan juga tips-tips untuk bagi pelajar, bagi mereka warga UMS yang bukan sahaja pelajar, staff juga yang ada bersama kita. Mungkin akan jadi inspirasi untuk lebih maju lagi dalam dunia perniagaan ini. InsyaAllah. Dan juga bagi mereka yang berminat untuk mengikuti program dropship dan juga agent, Puan Reni juga mempunyai package khas untuk warga UMS. Dan kalau anda berminat, just sila WhatsApp saya. Saya akan jadi orang tengah. Mungkin kita boleh buat WhatsApp group supaya senang kita berkomunikasi boleh. tersebut kan dengan bersama-sama dengan Puan Reni juga di sini. So saya akan letakkan WhatsApp number saya di sini. Dan jangan juga lupa untuk isi link kehadiran ya, supaya dapat isi sijil juga yang kita akan berikan nanti. Okay, so saya sudah letak nombor saya di situ. Apa-apa pun nanti saya akan post juga dalam Facebook dan juga dalam YouTube kita untuk dapatkan maklumat lanjut lah untuk rujukan semua orang nanti. Okay, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Reni di sini. Sekiranya apa-apa, mohon maaf kepada semua sekiranya ada terkasar bahasa sepanjang program Entrepreneur Talk kita. Apa yang baik kita ambil, kalau yang buruk tu semua daripada saya sendiri. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi dalam Entrepreneur Talk kita yang akan datang. InsyaAllah minggu depan ada dalam segi pendaftaran perniagaan bersama dengan SSM dan juga DBKK. So Puan Fatia bercakap terima kasih atas ilmunya Puan. Semoga sentiasa terima kasih juga. Okay, sampai ini sahaja Puan dan kepada semua warga UMS. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye semua. Bye. Bye Puan. Assalamualaikum. Salam. Oh Puan, mungkin kita boleh ambil gambar bagi mereka yang ingin turn on dia punya webcam sambil-sambil tu. Okay, siapa yang masih bersama dengan kita boleh turn on. Sama-sama Encik Herwan. Okay, yang lain mungkin malu kali. So Encik Jeroy pun ada masalah dengan okay, silakan. Ada masalah. Ada masalah. Kamera. Kasih turn on gambar je lah. Kan? Bagi mereka yang berminat untuk ambil gambar, turn on your camera. Kita akan ambil gambar sekarang. Nanti saya akan postkan dalam Facebook. Okay. So dalam kiraan 3, 2, 1. Okay, sekejap ya. Saya akan letakkan dalam sini. Dan saya akan ambil gambar satu kali lagi. Okay, dalam kiraan 3, 2, 1. Okay, terima kasih sangat-sangat Puan Reni. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi ya Puan. InsyaAllah, jumpa lagi. InsyaAllah. Bye Puan. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.